Siapa yang meletakkan Allah di depan, maka tidak ada lagi kesedihan yang berpanjangan dan kemurungan yang berpanjangan dalam hidup dia. Itu je kaedah. Siapa yang meletakkan Allah di hadapan, dengan erti kata mendahulukan Allah dalam semua benda. Kalau nak mengadu dengan Allah. Kalau nak merintih dengan Allah. Kalau nak minta dengan Allah. Kalau nak bertanya dengan Allah. Kalau tuntutan harian pun kita utamakan Allah, ketahuilah Allah akan cepat bersama dengan kita menyelesaikan masalah dan dugaan hidup yang begitu banyak di akhir zaman ni, insya-Allah. Allah akan bimbing kita. Sebab kehidupan ni kesemuanya adalah milik Allah. Sebab tu bila kita ditimpakan apa-apa ujian, sakit ataupun kematian, ataupun kemalangan, ataupun bala, ataupun apa saja ujian, kita akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ni milik Allah. Allah berhak nak buat apa saja. Wa inna ilaihi raji'un, ketahuilah kita semua akan dikembalikan kepada Allah satu hari nanti. Bila tu? Di padang mahsyar kelak. Setiap daripada kita akan berurusan terus. Setiap daripada kita akan berurusan secara langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu di padang mahsyar kelak. Semoga Allah jadikan pertemuan dan detik itu adalah detik yang paling bahagia dalam hidup kita, untuk kita dimasukkan ke dalam syurga dan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni, untuk tajuk pagi ni adalah jiwa yang merdeka. Dan siapa yang selalu dengar ceramah saya, dia akan boring lah, sebab saya ulang hak tu je. Saya akan ulang perkara-perkara yang sama, yang paling asas dalam hidup ni. Antaranya ialah mendahulukan akhirat, mengutamakan akhirat, bagi reti tentang akhirat. Bagi reti tentang akhirat ni, bagi reti bahawasanya ada dosa dan pahala. Bagi reti tentang akhirat bermaksud bagi tahu kepada ahli keluarga kita bahawasanya tiap-tiap perkataan dan perbuatan kita itu ada nilai untuk diberi hadiah ataupun siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud bagi reti tentang akhirat. Antara lain yang selalu saya akan sebut, ialah satu benda berkaitan dengan jiwa yang merdeka ni. Nombor satu ialah jiwa itu dikira merdeka, syarat yang pertama apabila dia mendapat iman daripada pemilik iman dan pemilik alam ini. Itulah jiwa yang merdeka. Syarat nombor satu dan yang paling hakikat sekali. Apabila seseorang manusia itu dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat yang paling besar yang namanya iman dan Islam, itulah jiwa yang merdeka. Dan nikmat iman dan Islam ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. La yunazi'uhu ahadun min khalqih itlaqan. Hak mutlak ini tidak akan dikongsi oleh seorang bersama seorang pun dari kalangan makhluk Allah Jalla Jalaluh. Takkan, mustahil. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memilih kepada siapa Allah nak bagi hidayah dan iman ini. Saya sebutkan kepada tuan-tuan tentang dua lelaki. Kedua-duanya bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kedua-dua mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tu ajaib tu, pelik tu. Manusia yang paling Allah sayang di atas muka bumi ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad ibn Abdullah. Paling Allah sayang. Tuan-tuan renunglah ayat ni banyak-banyak. Tuan-tuan
yang di-Pertuan Agong. Contoh. Tuan-tuan adalah yang di-Pertuan Agong. Dan tuan-tuan ada 2 orang yang paling tuan-tuan sayang dalam hidup tuan-tuan. 2 orang paling tuan-tuan sayang. Takkan pernah marah dekat 2 orang ni. Takkan pernah marah. Seandainya orang yang tuan-tuan sayang ni tolong bercakap bagi pihak seseorang, maka tentu kita akan terima apabila orang yang sayang ni cakap bagi pihak kita. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, yang paling Allah sayang ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi lahir 1400 tahun yang dulu, Nabi lahir, lebih kurang lah ni, bukan angka yang tepat. 1400 tahun yang dulu bila Nabi lahir, seorang manusia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah namanya Abu Lahab. Dia ialah manusia di atas muka bumi ini yang paling gembira dengan berita kelahiran Rasulullah SAW. Sebab bayi yang bernama Muhammad itu anak menakan dia. Ataupun orang panggil anak buah, ataupun orang panggil anak saudara. Saya akan sebut anak menakan lah sebab saya orang Kedah. Kan? Di bahasa itulah yang saya sedap sebut sikit pun. Kalau anak menakan lahir, kita pun anak menakan berlambak. Ada orang anak menakan tiap-tiap tahun anak menakan lahir. Setiap tahun. Hari ni dah 34 orang dah anak menakan. Tiap-tiap tahun. Dah tak heran dah. Kenapa bila Muhammad ini dilahirkan oleh Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Muhammad, kenapa Abu Lahab ni gembira? Jawapan dia, semua bapa saudara Nabi gembira dengan kelahiran Muhammad kerana Muhammad adalah anak yatim. Dan Muhammad anak adik mereka. Yang lain anak-anak menakan, yang lain tak yatim. Sepupu-sepupu Nabi yang lain tidak yatim. Semua dilahirkan ada ayah. Bapa penakan Nabi nama Al-Harith, bapa penakan Nabi nama Abu Talib, bapa penakan Nabi nama Hamzah. Bapa penakan Nabi ramai yang lain. Jadi yang lain-lain, anak saudara lain, lahir tak yatim. Seorang saja. Lahir-lahir memang dah yatim daripada dalam perut, dalam kandungan lagi. Bukan selepas dilahirkan yatim. Ketika dalam kandungan telah pun yatim. Bayi itu adalah Muhammad. Ini membuatkan bapa-bapa saudara Nabi sangat belas ihsan, sangat simpati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi yang dilahirkan yatim ini. Sebab yang kedua, kenapa bapa saudara Nabi ini masing-masing sangat sayangkan Nabi? Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, kenapa kesemua ini sangat sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya kerana ayah Nabi yang meninggal, namanya Abdullah, itu adalah satu orang adik yang baik akhlaknya. Bapa penakan Nabi ada lebih kurang 9 orang di sebelah ayah lah. Di sebelah ayah ada lebih kurang 9 orang. Dan ayah Rasulullah adalah yang paling bongsu sekali. Lelaki yang paling bongsu, lelaki yang paling kecil. 10 beradik. Ayah Nabi Abdullah ada 10 beradik. Saya bagi kerja rumah kat tuan-tuan, cari nama pak-pak menakan Nabi di sebelah ayah. Bukan sebelah mak lagi nah. Ni baru sebelah ayah. Ni baru sebelah ayah. Saya sebut tadi 4-5 orang. Tuan-tuan sekalian, Abdullah ni ayah Nabi, satu orang adik yang baik. Dialah rajin, dialah permata hati ayah dengan mak mereka. Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib sangat sayangkan Abdullah. Selain daripada seorang anak yang baik, ayah Nabi ni anak yang baik, subhanallah, dia juga memiliki rupa paras yang tampan. Dah baik, segak pula. Tuan-tuan boleh bayanglah. Kita dalam keluarga, anak 6 orang. Anak yang paling rajin tu lah yang paling kita rindu. Kita tak beza-bezakan kasih sayang.
Tetapi kalau anak yang paling rajin sekali, yang kalau kita makan, dia yang angkat pinggan kita. Yang kalau kita nak keluar rumah, dia yang susun selipar kita. Elok-elok je untuk kita pakai. Yang kalau kita bawa balik kereta, mesti dia yang basuh. Dan kalau dia ada, dia yang akan sapu sampah, ganti tempat kita sapu sampah. Kalau dia ada, dia yang akan keluar pergi beli barang untuk kita masak sekali lagi. Ayah dia tolong, mak dia tolong. Mak pun sayang si anak ni, ayah pun sayang si anak ni. Begitulah ayah Rasulullah. Ni dah masuk sirah dah ni, tuan-tuan. Seronok bercakap tentang sirah. Tentang ahli keluarga Nabi yang mulia. Rupanya ayah Rasulullah pun seorang yang mulia, seorang yang dah baik, tampan pula, sehingga digilai oleh wanita-wanita di kota Mekah. Ayah Rasulullah, orang pakat duk ligan nak ambil nombor telefon, WhatsApp kan, nak bagi mudah faham lah, bahasa mudah faham noh. Masya Allah, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak saudara Nabi ni sayang sebab anak adik mereka. Muhammad ni ialah anak adik mereka yang sangat mereka sayang. Iaitulah adik mereka nama Abdullah, sayang sungguh. Maka ketika Nabi dilahirkan oleh Aminah di Mekah, di dalam perpustakaan, hari ni tempat tu jadi perpustakaan Mekah, Maktabatu Makkah. Tuan-tuan keluar Masjidil Haram daripada pintu Marwah tu, keluar daripada pintu Marwah, tanya orang kat mana maktabah perpustakaan Mekah, di situlah rumah Rasulullah dilahirkan. Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Nabi lahir di situ. Hari ni depa tulis perpustakaan yang tu. Depa tulis perpustakaan. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi dilahirkan, hamba abdi seorang perempuan yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah milik Abu Lahab. Kebetulan dia lalu di situ. Thuwaibah ni dia ada di rumah tu. Dia pun berlari dengan pantas bagi tahu kat tuan dia, iaitulah Abu Lahab, "Tuan, anak menakan tuan telah dilahirkan." Mereka menamakannya Muhammad. Dia punya seronok ni, seronok yang tidak dibuat-buat oleh Abu Lahab. Dia kata, "Hang, wahai Thuwaibah, aku merdekakan. Sebab hang buat mai berita yang paling menggembirakan hati aku selama aku hidup ni. Kelahiran Muhammad." Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan satu tajuk, satu poin, iaitu manusia yang paling seronok dengan kelahiran Rasulullah namanya Abu Lahab. Seronok Abu Lahab diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok perasaan gembira Abu Lahab itu diiktiraf dan dinilai oleh Allah. Sehingga kan kata Rasulullah, di dalam neraka nanti, pada setiap hari Isnin, Allah meringankan azab yang dikenakan ke atas Abu Lahab. Kerana hari Isnin itu adalah hari kelahiranku, dan kerana pada hari itu, bapa saudaraku Abu Lahab adalah manusia yang paling gembira dengan kelahiran aku. Subhanallah. Satu orang laki-laki yang ahli neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka, iaitulah Abu Talib. Nas'alullah as-salamah. Pun begitu, Allah mengkhususkan pada hari Isnin, kata Rasulullah, iaitulah hari Abu Lahab diringankan azab kerana dia adalah manusia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu manusia yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dengan kutukan dan laknat daripada Allah sepanjang selama-lamanya ada zaman dan masa ini. Adakah nanti bila kiamat Abu Lahab tidak lagi dilaknati? Selama mana wujudnya neraka, selama itulah Abu Lahab dilaknat. Saya nak ajak tuan-tuan faham ni, tajuk jiwa merdeka. Lepas tu apa kaitan dia, Ustaz? Jiwa yang merdeka dalam Islam adalah mereka yang mendapat hidayah daripada Allah, yang dapat Islam, yang dapat iman satu, dan dibimbing oleh Allah sampai dia mati.
mati dalam keadaan yang husnul khatimah, hidup dalam keadaan orang yang baik. Itulah jiwa yang merdeka. Satu syarat tu cukup dah untuk ceramah. Satu syarat tu cukup dah. Masya Allah. No? Lepas tu apa yang saya nak relate dengan kisah Abu Lahab? Saya nak relate dengan kisah Abu Lahab ialah walaupun dia manusia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah, sehingga Allah mengurangkan azab kepadanya pada setiap hari Isnin, iaitulah pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau dilaknat oleh Allah SWT sehingga Allah sebut dalam surah Al-Masad, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Saya bila baca surah ni, saya sedih. Walaupun surah ini kita tak baca sangat dalam sembahyang. Sebab dia menyebut bapa saudara Nabi, darah daging Nabi. Pun begitu Allah tidak menuliskan iman kepada Abu Lahab ni. Allah tidak menuliskan iman kepada beliau. Tapi bila kita baca, kita rasa sangat belajang. Kita rasa sangat belajang bila kita renung bapa saudara Nabi yang dulu pernah baik dan rapat sangat dengan Rasulullah, tetapi menjadi musuh yang ketat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi menyebarkan Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, hidayah milik mutlak Allah. Nikmat iman milik mutlak Allah. Walaupun orang tu bapa saudara Nabi, kalau dia tidak ada rezeki iman, tak ada. Itu kita ustaz, apa yang kita perlu buat? Tuan-tuan, pujilah Allah. Kerana hari ini saya dengan tuan-tuan, kita semua Islam. Alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini ayat Quran ni yang saya baca. Sekali lagi saya ulang. Alhamdulillahillazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tuan-tuan, ni ayat Quran. Kenapa saya baca? Kerana ayat ini adalah perkataan pertama dan ayat pertama yang akan diucapkan oleh seorang Muslim apabila dia melangkahkan kaki kanan dan kiri dia masuk ke dalam syurga. Jalla jalaluh. Apa maksud dia? Alhamdulillahillazi. Terima kasih dan segala pujian kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Allazi hadana li hadza. Yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk duduk sebegini, cara begini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami itu di kalangan yang mendapat hidayah seandainya Allah tidak memilih untuk memberi hidayah kepada kami. Itu maksud dia. Maksudnya siapa yang bagi Islam ni? Allah. Ada berapa manusia atas dunia? Ada 7 bilion. Berapa yang Islam? 2 bilion je Islam. Lagi 5 tidak Islam. Terima kasih wahai Allah sekali lagi pada pagi ini wahai Allah. Segala puji dan syukur kepada Allah wahai Allah. Terima kasih banyak bagi Islam kepada saya dan ahli keluarga saya, bagi Islam kepada kita tuan-tuan semua. Pujilah Allah banyak-banyak atas nikmat yang cukup besar. Nikmat yang cukup berharga, nikmat yang cukup besar. 5 bilion tak Islam, tak dapat. Tak dapat pun 5 bilion Islam. Kita Allah pilih di kalangan yang sikit dah saat ni, 2 bilion tu. Pilih dapat nikmat hidayah iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang sangat besar. Sebab kalau hidup zaman Nabi pun, adik-beradik Nabi hidup zaman Nabi pernah tengok muka Nabi bukan 3 kali mimpi. Kita 3 kali mimpi pun cerita kat orang merata dah. Cerita jumpa Nabi. Duduk dengan Nabi 30 tahun. Kalau Allah Ta'ala kata tak dapat hidayah, tak ada hidayah. Faham tak ni tuan-tuan? Kita faham tak? Nampak tak? Kita tak hidup dengan Rasulullah. Hidup 1400 tahun lama lepas Nabi wafat. Tapi Allah pilih untuk bagi hidayah.
Ada orang hidup dengan Nabi 30 tahun, 40 tahun hidup dengan Nabi. Adik-beradik Nabi lagi, zaman Nabi lagi. Bukan 6 kali mimpi jumpa Nabi. Lebih 10,000 kali tengok Nabi. Lebih 10,000 kali tengok Nabi. Tapi Allah tak pilih hidayah. Maka Abu Lahab, Allah tak pilih hidayah dan dia tak dapat hidayah. Menjadi musuh yang paling ketat dengan Nabi. Selepas Nabi isytiharkan Islam. Seorang lagi bapa saudara Nabi, saya nak bercakap tentang jiwa yang merdeka ini yang bermaksud mendapat hidayah. Itulah jiwa yang merdeka. Syarat yang pertama. Seorang lagi yang akan saya sebut namanya ialah Abu Talib. Juga bapa saudara Nabi. Abu Talib gembira dengan Rasulullah daripada Nabi hari pertama lahir sampailah Abu Talib wafat ketika Nabi berusia 50 tahun. Saya ulang sekali lagi. Abu Talib adalah manusia yang gembira dengan kelahiran Rasulullah. Daripada hari pertama Nabi lahir sampai Nabi umur 50, Nabi kekal orang yang paling disayangi oleh Abu Talib. Berapa tahun tuan-tuan? 50. Berapa kali jumpa Nabi? Lebih 10,000 kali jumpa Nabi. Apakah Nabi tak berdakwah dengan dia? Hasya lillah. Kalau tuan-tuan terfikir kata, Nabi tak berdakwah kot kat Abu Talib Ustaz? Bukan. Nabi sangat berdakwah kepada Abu Talib. Merayu-rayu Rasulullah berdakwah kepada Abu Talib. Bapa menekan yang Nabi sayang. Cumanya Abu Talib tidak memusuhi Nabi dan Abu Talib tidak menghalang penyebaran Islam. Ini beza dia. Beza dengan Abu Lahab tadi ni. Lepas tu Ustaz, apa yang Abu Talib buat? Abu Talib tidak menerima dakwah yang tu je. Dia kata, Muhammad, aku kekal dengan ajaran lama nenek moyang kita. Dia tak sakiti Nabi, dia tak halang Islam, dia tak lawan Nabi, dia tak lawan Islam. Ini Abu Talib. Apa yang dia buat? Dia antara yang memudahkan Nabi untuk berdakwah di kota Mekah. Abu Talib? Ya, Abu Talib. Itu apa yang dia dapat, Ustaz? Apa yang Abu Talib dapat? Setelah dia menyayangi Rasulullah, mengasihi Rasulullah sepenuh hati dia. Abu Talib menyayangi dan mengasihi Rasulullah sepenuh hatinya. Sehingga akhir hayat dia, sampai dia hembus nafas yang terakhir. Apa yang dia dapat? Jawapan dia. Tuan-tuan tengok menyayangi Nabi menyayangi Nabi. Sebab tu para ulama ajar kita buat sambutan ulang tahun kelahiran Rasulullah. Dia panggil Maulid Nabi. Bukan bid'ah tau. Jadi tuan-tuan jangan ikut kumpulan Wahabiyah yang membid'ahkan Maulid ni. Tuan-tuan dengar yang saya cerita ni, betapa Allah mengagung dan memberi pengiktirafan kepada orang yang memuliakan Nabi walaupun si kafir, yang kekal dan dilaknat oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Abu Lahab tetap dimuliakan oleh Allah, ada kelebihan. Bukan dimuliakan, maksudnya ada Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan kepada dia sebab memuliakan Nabi. Kerana hari Isnin itu Nabi dilahirkan. Dan dia gembira dengan kelahiran Rasulullah. Pada setiap hari Isnin, azab dia diringankan. Ini Abu Lahab. Abu Talib juga bukan Islam, tetapi dia mempertahankan Rasulullah. Dia tidak menghalang Islam untuk dikembangkan. Ni. Apa yang Abu Talib dapat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Abu Talib dengan apa yang dia buat untuk Islam, kebaikan, maka Allah telah memilih beliau sebagai manusia yang paling ringan azab dia di dalam neraka. Kalau hari ini tuan-tuan tanya, Ustaz, dalam neraka nanti siapa yang paling ringan azab? Ada yang dibakar, ada yang disalai, ada yang dirobek perut, ada yang hancur kepalanya, ada yang berenang dalam darah, ada yang berenang dalam api, ada yang dibakar sampai buku lali, ada yang dibakar sampai ke pusat, ada yang Nasallallahu as-salamah. Nabi kata yang paling ringan azabnya ialah Abu Talib, iaitu dipakaikan 2 terompah daripada api. Dipakaikan di kaki saja. Baju bukan baju api, seluar bukan seluar api, bukan kain api, topi
penutup kepala bukan daripada api, hanya terumpah ataupun kasut saja daripada api neraka. Apabila dipakaikan terumpah daripada api itu, kata Rasulullah, lalu menggelegaklah isi otak Abu Talib. Nabi kata, itulah azab yang paling ringan yang disediakan oleh Allah kepada seorang penduduk di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Itu paling ringan. Sebab apa dia diringankan azab? Sebab dia adalah manusia yang banyak jasanya kepada Rasulullah dan Islam, akan tetapi dia tidak masuk Islam. Tapi dia tak lawan Islam. Hari ini ada orang namanya Islam, mak ayahnya Islam, dia agama Islam, tapi dia benci dengan Islam. Dia malu dengan Islam. Dia tak selesa dengan agama Islam. Tak payah tanya dia. Memang begitu dalam hati dia. Kalau dia dengar apa yang saya sebut ni, dia tahu benda ni ditujukan kepada dia. Dia tak selesa dengan Islam. Dan dia benci dengan Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun dia Islam. Jangan sampai dia terkeluar daripada ajaran Islam. Yang tu je. Kekalkanlah nikmat ni. Jahat macam mana pun kita, jangan buang Islam dan iman yang Allah hadiahkan. Kerana hadiah ini hadiah yang besar. Nikmat iman dan Islam ini menunjukkan kepada kita jiwa kita yang merdeka sepenuhnya. Itulah maksud sebenar apa itu jiwa yang merdeka. Muslimin dan muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian. Pada hari kewafatan Abu Talib, ni Abu Talib wafat ni Abu Talib wafat. Hari dia nazak, Rasulullah pun datang. Pemimpin-pemimpin besar Quraisy pun datang mengelilingi tubuh dan jasad Abu Talib yang sedang nazak. Nabi duduk paling dekat sekali. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kenapa tak sebut wa anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa sebut wa anni rasulullah? Sebab Nabi duduk di sebelah. Wahai bapa saudaraku, sebutlah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah. Nabi sebut aku lah sebab Nabi duduk di sebelah waktu tu. Kan? Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Abu Talib pun paling ke arah lain. Bukan paling membenci Nabi, tak. Dia paling ke arah lain. Ada pemimpin-pemimpin, ada Utbah, ada Syaibah, ada Walid ibn Mughirah, ada Abu Jahal. Duduk berdiri ni. Ini apa nama ni, pemimpin-pemimpin kanan Quraisy yang duduk berdiri. Bila Nabi suruh sebut kalimah syahadah, pemimpin kanan dia kata, jangan, wahai Abu Talib, hang tak malu ke hang hidup sampai akhir hayat dah, hang nak berjaya dah hidup dengan ajaran nenek moyang ni, tiba-tiba akhir hayat hang nak masuk Islam, agama Muhammad. Ramai pula penasihat waktu nak nazak ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sebab tu, tuan-tuan, jangan bagi setan-setan manusia dan setan-setan jin duduk di keliling kita waktu kita nazak. Pastikan ketika kita nazak nanti pesan kepada anak cucu kita. Untuk mereka yang mengelilingi kita. Membaca Yasin. Membaca Quran. Membisikkan La ilaha illallah di telinga kita. Itu. Pastikan yang ada di keliling kita bukan syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan di kalangan manusia. Syaitan ada dua jenis. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Waktu Abu Talib nak meninggal, syaitan-syaitan di kalangan manusia mengelilingi beliau. Tiap-tiap kali Nabi merayu. Air mata membasahi pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis, Nabi teriak, air mata dah penuh pipi Nabi ni. Merayu, wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nescaya aku boleh bantu kamu nanti memberi syafaat kepada kamu di padang mahsyar. Ataupun Nabi kata semoga ia menjadi keringanan kepada kamu di mahsyar nanti. Abu Talib ke kanan, ke kiri, ke kanan, bapa merakan yang lain pun pemimpin-pemimpin Quraisy lain pun duk tunggu
menghalang Abu Talib untuk masuk Islam, maka tak boleh, tak bagi masuk Islam. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, Abu Talib meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya dalam keadaan tidak melafazkan kalimah yang paling mahal di atas muka bumi Allah. Perkataan yang hari ni, pada pagi ni, tuan-tuan dan saya, daripada tadi saya duk sebut kalimah syahadah ni, saya tahu tuan-tuan pun boleh sebut kalimah tu. Daripada tadi saya duk sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senang je ustaz, kan? Tak perlu sejuta ringgit pun nak sebut perkataan tu, senang sangat, sehari 100 kali boleh sebut. Ketahuilah tuan-tuan, yang memudahkan kita sebut itu ialah Allah Jalla Jalaluh. Yang memilih untuk kita sebutkan dengan mudah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memilih untuk memerdekakan jiwa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jiwa yang merdeka. Apabila Abu Talib menghembuskan nafas, tak sempat Islam, waktu itulah Nabi dengan kuatnya, bukan Nabi meraung, dengan begitu teresak-esak Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis betul-betul kali itu. Dan waktu itulah, dengar tuan-tuan, ketika itulah turunnya ayat Al-Quran. Tuan-tuan ingat ayat ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Nabi dalam keadaan penuh sedih, penuh dengan kesedihan, Allah buat turun ayat. Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala peringat Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Ada ke ayat tu ustaz? Ada. La tahdi man ahbabta. La nafiyah. Bukan la nahiyah ni, la nafiyah. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayang dan kamu pilih, wahai Muhammad. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah boleh pilih hidayah ini kepada orang yang Allah sayang dan Allah kendaki. Bukanlah hidayah ini milik siapa-siapa. Sebab tu tadi dalam muqaddimah ceramah saya kata, nikmat hidayah ini adalah milik mutlak Allah Azza wa Jal. Tidak dikongsi dengan mana-mana makhluk pun di kalangan makhluk Allah. Termasuk Rasulullah Ustaz, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah tak ke Abu Talib? Dakwah. Nabi merayu dan memohon tak kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada Abu Talib? Merayu dan memohon. Peristiwa itu sangat-sangat dikenangkan oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Abu Bakar sangat kenang, ni kawan baik Nabi. Dia sangat kenang peristiwa Rasulullah tidak berjaya mengislamkan bapa saudaranya. Nabi tak mampu islamkan bapa saudaranya. Pada hari keislaman Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayah Abu Bakar. Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Quhafah masuk Islam. Tak silap saya dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Masuk Islam. Bila Abu Bakar bawa ayah dia Abu Quhafah masuk Islam, Abu Quhafah pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar pun menangis. Nangis tak berhenti. Bila dia menangis tak berhenti, Nabi tanya dia. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku melihat tangisan kamu ni pelik. Macam ada benda lain yang kamu tangiskan. Kalau ayah masuk Islam ni kita teriak, tapi tidaklah menangis kita tu jadi lama sangat jadi Nabi. Nabi tanya, maka Abu Bakar pun jawab. Tuan-tuan tahu apa dia Abu Bakar jawab? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, seandainya bapa saudara kamu Islam, dipilih oleh Allah untuk Islam, itu lebih menggembirakan aku daripada bapa aku masuk Islam. Abu Bakar tahu ada orang dalam dunia ni yang Nabi nak sangat masuk Islam, Nabi berdakwah, iaitulah Abu Talib, tapi Allah tidak memilih Abu Talib. Allah tidak memilih Abu Talib.
Dan Abu Bakar waktu ayah dia Islam di depan Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, seandainya bapa saudara kamu Abu Talib masuk Islam, lebih aku suka dan lebih aku bahagia daripada ayah aku masuk Islam." Rasul tanya, "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Karena aku tahu apabila Abu Talib Islam, itu akan menggembirakan kamu. Maka Rasulullah, kegembiraan kamu lebih utama daripada kegembiraan aku." Ni perangai satu orang sahabat yang cukup luar biasa daripada Abu Talib ni lah. Perangai beliau yang akhlak yang azim, akhlak yang agung daripada Abu Talib ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi tuan-tuan, perhati anak-anak, isteri, suami kita. Apapun dosa yang kita buat, jangan sampai kita mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun dosa yang kita buat, jangan sampai kita mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita buat, jangan sampai kita mempersendakan Islam. Kerana semua benda tu boleh menjatuh dan menggugurkan kita daripada landasan dan bulatan Islam. Kerana nikmat ini besar. Nikmat inilah yang memberi faham kepada kita tentang satu jiwa yang merdeka. Jiwa merdeka yang kedua adalah jiwa yang menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dan juga qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jiwa yang merdeka apabila jiwa dan seseorang itu menjadikan Rasulullah sebagai panduan hidup dia, uswah hidup dia. Makan cara Nabi, berjalan cara Nabi, duduk cara Nabi, akhlak cara Nabi, semayang cara Nabi, menjadi suami cara Nabi, jadi anak cara Nabi, jadi ayah cara Nabi. Ikut Nabi maksudnya. Mereka yang menjadikan Nabi sebagai panduan, maka merdekalah jiwa itu. Tetapi kalau tak jadikan Nabi sebagai panduan dan uswah, teladan hidup dia, maka kata Rasulullah, umat aku di akhir zaman akan ikut orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam cara berpakaian mereka, dalam cara berfikir mereka, dalam cara kehidupan mereka, mendahulukan dunia daripada akhirat, mengutamakan dunia daripada akhirat, mengejarkan dunia daripada akhirat. Itulah kehidupan Yahudi dan Nasrani. Kerana bagi mereka tidak ada akhirat, tidak ada timbangan atas tindakan dan perbuatan kita ataupun perkataan kita, ada dosa dan pahala. Maksudnya kena ikut Rasulullah SAW, baru jadi jiwa yang merdeka. Kena ikut cara hidup Nabi, baru itu adalah jiwa yang merdeka. Sebab Nabi dah bagi tahu dalam hadis, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sampailah habis hadis tu, Nabi kata kalian akan ikut nanti perangai manusia-manusia dan generasi yang rosak. Hampa akan ikut sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai sejengkal demi sejengkal. Bukan ikut cara jauh, ikut sampai sebiji. Ikut sampai sebiji. Yahudi tak semayang, Nasrani tak semayang, dia pun tak semayang 5 waktu. Sama sebiji. Tinggal lagi nama dia saja Islam. Yahudi pakai ketat, perempuan Yahudi Nasrani pakai ketat, dia pakai ketat, tak tutup aurat, tak tutup kepala dan sebagainya. Nasallallahu alaihi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yahudi dan Nasrani minum arak, dia minum arak. Dia minum arak. Sama. Atattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Kalian akan ikut cara kehidupan, pegangan manusia generasi rosak yang terdahulu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalian akan ikut. Bukan ikut cara jauh, ikut sampai rapat. Nabi nak beritahu, kata ikut sampai tak guna akal, tak guna Islam, tak guna timbangan Islam, tak guna timbangan iman. Apa saja jenis arak yang ditogak oleh Yahudi Nasrani, arak tu kita minum. Orang Yahudi dan Nasrani berzina, berleluasa. Dia pun berzina, tak kira. Bini orang, kakak orang, isteri orang, suami orang. Kira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zina. Tattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Nabi kata kalian akan ikut cara mereka.
Sebab apa ni? Sebab tidak menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Maka jiwa dia tidak merdeka. Sebab apa? Walaupun orang Barat dah balik, Portugis dah balik, orang Inggeris dah balik, dia tetap ikut cara hidup, cara makan, cara tidur, cara kehidupan orang-orang yang bukan Islam, maka dia tetap tidak merdeka. Dia tidak pernah merdeka. Dia tidak pernah pun merdeka. Jiwa merdeka yang sebenar ialah apabila seseorang itu meneladani dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap inci kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana Allah pun dah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tengok anak kita, apa beza dengan anak Yahudi dan Nasrani yang tak Islam? Apa beza? Yahudi dan Nasrani tak semayang, anak kita tak semayang. Yahudi dan Nasrani tak puasa, anak-anak kita tak puasa. Yahudi dan Nasrani minum arak berzina, sebahagian daripada kalangan kita ada yang minum arak, ada yang berzina. Nabi kata, sampailah mereka masuk lubang bewak. Ni sedap bahasa Kedah ni kan. Masuk lubang bewak sekalipun, kalian akan masuk ke dalam lubang bewak itu. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh, Nabi kata. Punya tak merdeka akal seorang Muslim hari ini, kehidupan seorang Muslim hari ini, tak merdeka, Nabi kata, hati-hati apabila mereka ikut cara berfikir dan kehidupan orang Barat, sampai satu hari orang Barat masuk lubang biawak, orang Islam ikut juga, tak tanya dah. Oh, yang ni ini orang panggil kebebasan bersuara, kebebasan kehidupan, kesamarataan hak lelaki dan wanita. Cakap tak guna otak, tak guna akal, dah tak guna timbangan Islam dah. Hak Barat aja, yang ni kemajuan. Tolong ikut, ni kemajuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut tak? Nabi sebut, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh, sehingga kan pada zaman itu kamu lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani buat benda yang tak masuk akal pun, orang Islam akan ikut. Pakai seluar jin koyak-koyak. Bukan beli seluar tu baru kita accident kemudian dia terkoyak. Memang beli yang terkoyak siap-siap. Ada tuan-tuan seluar jin yang memang dia macam koyak-koyak sikit tu. Macam orang gila pula nak sebut kan. Saya tengok macam tak, minta maaf lah. Bila saya tengok beli seluar yang memang rosak, dia ada corak sikit. Corak tu bukan corak, dia memang terkoyak. Dan mahal, dia tak ada RM70. Dia tak ada seluar yang 80, bukan 150, seluar tu mahal. RM600, RM1,000 lebih. Saya pernah tengok. Kan? Subhanallah. Mereka akan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang Nasrani dan Yahudi. Walaupun perbuatan itu perbuatan bodoh, hina dan kadang-kadang perbuatan itu adalah dosa. Jadi pastikan jiwa kita jiwa yang merdeka, yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu dulu. InsyaAllah 50 minit ceramah kita pada pagi ni, tuan-tuan. Semoga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan untuk perkongsian pada kali ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menjemput saya untuk ceramah lah pada pagi ni. Semoga kita sentiasa disayangi oleh Allah, sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampailah hari kejayaan kita yang paling besar, iaitu apabila kita mengambil keputusan dengan tangan kanan, masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situlah tempat rehat, tak ada lagi kekusutan, tak ada lagi kemurungan, tak ada lagi orang yang mandul, tidak melahirkan anak, tak ada lagi orang jahat, tak ada lagi orang fasik, tak ada lagi orang tikam belakang, tak ada lagi. Dalam syurga kesemuanya indah, tuan-tuan. Ingatlah,
dunia yang penuh cabaran ini tempat sementara je kita singgah. Kita akan pergi satu tempat yang penuh dengan kedamaian. Setiap inci tanah dalam negara itu penuh dengan kedamaian dan kegembiraan. Itulah syurga. Semoga kita dibimbing oleh Allah sampai ke sana insya-Allah. Qul qali hadza astaghfirullahal azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.